أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih lagi diberikan ruangan, peluang untuk meneruskan kuliah kita pada petang ini. Membaca kitab Kashifatus Sajah fi Syarhi Safinatin Najah yang merupakan karangan Al-Imam Muhammad An-Nawawi Al-Jawi rahmatullahi alaih. Yang beliau mengarang ataupun mensyarahkan matan Safinatun Najah Ibni Sumair Al-Hadrami rahmatullahi alaihi ajma'in. Okey, baiklah. So kita sampai kepada muka surat 210 ya, pada faslun fi bayani arkanis salah. Fasal dalam menerangkan rukun-rukun solat. Ini penting. Amat penting untuk kita pegang bacaan dalam kitab ini. Ia merupakan amalan yang telah pun distandardkan, yang muktamad, yang kita perlu pegang. Okey. Baiklah. Arkanus salah 17. Arkanus salah 17. Ataupun kalau kita kata mutalaq khabar, arkanus salati 17. Ataupun innalil arkani salati 17. Berbagai-bagai takdir kita boleh buat. Baiklah. Tapi macam mana arkanus salah 17? Tentu fa'lam. Okey, fa'lam. Ketahuilah bahawasanya arkanus salah itu ada 17 perkara. Fahazihi, okey, tengok syarah dia pula. Dia kata wahadhihi tariqatun man ja'ala al-tama'ninati fil mahalliha al-arba' arkanan mustaqillatan kama fi rawdah, kitab Rawdah Talibin. Kalau kita menjadikan rukun tama'ninah itu berasingan, dia akan menjadi 7. Iaitu rukuk mu'tadil, rukuk tama'ninah 1, i'tidal tama'ninah 2, sujud tama'ninah 3, dan duduk antara dua sujud ataupun julus baina sajdataini tama'ninah. Kalau kita pecahkan tama'ninah daripada 4 tempat ini, maka akan jadilah 17 rukun kesemuanya. Okey. Bawah lagi. Wa'adda ba'duhum kadzalika aidan. Ana tengok baca bawah tu. Lakin bima dzukira bal bi ziyadatil muwalah. Ada yang mengatakan sedemikian 17 rukun, tambah pula satu al-muwalah. Berterusan di antara dua rukun. Tapi wal mu'tamadu wal mu'tamadu tak, ana lagi dalam syarah lagi. Wal mu'tamad annaha syartun lirrukni. Yang mu'tamad, muwalah tu bukanlah rukun, dia merupakan syarat dalam rukun-rukun tersebut. Oleh itu tak kira sampai yang ke-18. Perenggan seterusnya, wa'addaha ba'dhuhum 14 bija'li at-tama'ninati fi mahalliha 4 ruknan wahidan liittihadhi jinsiha. Dia mengatakan 14 sahaja kerana dia menggabungkan tama'ninah dengan rukun. Rukuk dan tama'ninah, sujud dan tama'ninah, i'tidal dan tama'ninah, dan duduk antara dua sujud dan tama'ninah. Dia combine dalam satu rukun. Maka dia akan mengurangkan kepada 14. Okey. So di sini ada khilaf. Kalau kita mendengar orang mengajar ada 13, okey. 14, okey. 15, okey. Semua okey. Kenapa pula semua okey? Sebab semua ada wajah tersendiri. Ada yang menggabungkan, ada yang memisahkan dan sebagainya. Hadha wal muhim. Ataupun penting kalau kita membaca banyak rujukan. Wa ba'duhum 15. Kenapa kita baca 15? Wa ba'duhum ja'ala. Kita mentakdirkan ja'ala. Setengah daripada mereka menjadikan rukun itu 15 biziyadati qarnin niyyati bitakbir, dengan tambah satu lagi rukun, iaitu wajib menyamakan, wajib menyerentakkan takbir dan juga niat. Kama fi tahrir, dalam kitab tahrir. Tapi walau bagaimanapun, wal mu'tamad annahu hay'atun lin niyyah. Walau bagaimanapun, menyamakan, menyerentakkan antara rukun dan juga niat, niat dan juga takbir adalah hay'ah, gambaran ataupun keadaan niat tersebut bila nak buat.
Wa minhum man ja'alaha 19 bija'lil khusyu' ruknan kal Ghazali. Ada di antara mereka menjadikan 17 ataupun 19. Bagaimana pula 19? Kerana menambahkan rukun, menambahkan mualah dan sebagainya. Maaf, menambahkan rukun khusyuk. Kalau ada khusyuk, tidak sah belakalah kita punya semayang ni. Okay? Kalaulah kita katakan khusyuk itu merupakan rukun fi solah, mana kalau kita berpegang dengan sedemikian, maka tidak sah lah majoriti solat umat Islam. Payah nak khusyuk ni kan. Benda yang sukar untuk kita ukur lah. Okay? Itu pendapat Imam Al-Ghazali. ومنهم من جعلها 20 بزيادة زاد المصلي والصواب أنه لا يعد من الأركان في الصلاة. Ini ringkaskan. Ada yang katakan 20. Tambah pula apa dia? Zat musalli itu sendiri. Nak wujudnya solat kena ada zat ataupun zat orang yang bersolat. Okey, itu kata setengah pendapat. Walau bagaimanapun itu bukanlah merupakan muktamadnya, bukanlah turukun. Okey, kita lanjut sikit. Al-awwalu. Okey, muka surat seterusnya. Al-awwalu, apakah dia rukun yang 17 tu? An-niyatu, matan. Kita pergi kepada bawah. Okey, kita pergi ke bawah. An-niyatu tu ay bil qalbi. Niat itu hendaklah diucapkan dalam hati. Itu arkan, rukun min arkan salah. Mesti kita niat dengan hati kita. Tapi ingat tu fala yajibun nutqu biha bil lisan lakin yusan, tetapi tidak wajib untuk menyebut dengan lidah, tetapi digalakkan ataupun sunat untuk apa? Liyu'awina lisanul alqalba, supaya lisan ataupun sebutan kita itu boleh membantu hati kita untuk niat. Betul, antum boleh perasan melainkan kita daripada kecil dah diajar tanpa baca usalli, kita mungkin boleh dengan mudah untuk niat. Tapi kalau mereka yang dah daripada kecil, kita ni mazhab Syafi'i kita ni pula, okey, kita memang dah daripada kecil diajar usalli, nawaitul wudu, semua tu disebut. Ternyata ia memudahkan kita untuk menghadirkan niat. Jadi segala perkara yang boleh membantu yang baik, okey, kalau benda tu adalah baik, maka ia adalah baik. Kalau ia membantu yang wajib, maka dia adalah benda sunat, menggalakkan kepada yang wajib. Okay, jadi tidak ada isu besar lah kita kata usalli ataupun nawaitul wudu dan sebagainya. Okey, baiklah. So dia kata apa? Okay, niat tu wajib. Niat tu wajib, tetapi talaffuz bin niyah itu adalah sunat. Melafazkan niat usalli fardhu dhuhr itu adalah niat. Wala ibrata binutqil lisan bikhilafi ma fil qalbi. Tetapi dalam masa yang sama tidak akan dikira apa yang disebut oleh kita punya lisan, walaupun kalau dia berselahan dengan kita punya niat. Ni nak sembahyang zuhur ni. Okey, kita niat zuhur, sebut asar, tak ada masalah. Tapi ni sembahyang zuhur, kita niat asar tapi kita sebut zuhur. Kita niat asar, sebut zuhur. Cantik lah tu. Kan? Sebut betul, niat silap. Yang diambil kira adalah niat. Saya sebut tadi memang zuhur. Cuma hati saya ni kata asar pula. Allah, terlupa lah. Apa yang dikira? Dikiranya ialah yang asar, yang hati lah. Itu dia masalahnya. Okay. Oleh itu dia kata apa? Wala ibrata binutqil lisan, tidak akan dikira apa yang diungkapkan oleh lidah kalau dia bertentangan dengan apa yang di hati. Yang dikira hati. Kalau hati itu bukan waktu dia, maka tidak sah sembahyang itu. Seperti ka'anna wadh-dhuhra, orang yang berniat sembahyang zuhur dengan hatinya, tetapi dia punya lidahnya pergi ke tempat lain. Allah, silap. Saya niat zuhur tadi, tersebut asar. Apa yang dia kira? Apa yang ada dalam hati, bukan apa yang disebut. Okay? Itu biasa kalau kita balik taman-taman kita, balik kita punya perumahan, itu mungkin di antara perkara yang mungkin favorite ditanyalah. Okay? Macam mana ni saya terniat tadi, saya memang nak sembahyang subuh ni, tapi terniat maghrib. Jauh benar tu. Tapi tak apalah. Yang kira subuh ke bagaimana? Yang kira apa yang berada dalam hati, bukan pada sebutan mulut. Okay? Itu yang paling penting kita kena clear. Okay. Habis kita. Pergi kepada perenggan seterusnya. Ni kena kita baca pelan-pelan. Tak apalah, kita lama sikit tapi kita baca dengan detail sikit. وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ. Wajib niat itu diserentakkan dengan takbir ihram Allah. Ketika Allah lah bermula niat kita. Okey, itu dia. Betul ya?
Baik. Li'annaha awwal wajibatis salah, kerana ia merupakan seawal-awal kewajipan solat. Wa'lam anna lahum muqaratan haqqih. Bila kita kata okey, niat itu sebenarnya perlu serentak dengan takbiratul ihram. Kalau kita lihat dalam susunan rukun, pertamanya niat, keduanya adalah takbiratul ihram, ketiganya berdiri. Tetapi kalau kita cuba mentajsidkan, mempraktikkan, sebenarnya ketiga-tiga itu berlaku pada keadaan yang sama, iaitu ketika berdiri. Berdiri dahulu, baru kita Allah takbir dan baru niat di dalamnya. Kalau kita ikutkan susunan lah. Susunan perbuatan yang boleh kita tampilkan dalam perbuatan fizikal ataupun praktikal. Dia akan berlaku, kita akan berdiri dahulu. Mana ada kita takbir baru berdiri? Tidak. Kita berdiri dulu. Barulah kita akan takbir, dan dalam takbir itu kita akan niat. Itu yang secara sequence, susunan dia. Cuma mengapa para ulama kita meletakkan niat itu berada di awal, ruknul awal? Kenapa niat itu merupakan rukun yang paling awal? Sedangkan kalau kita gambarkan sequence of the action ataupun susunan perbuatan itu, dia akan bermula dengan kita berdiri dulu, kita akan takbir dan niat berada dalam takbir tersebut. Kenapa? Kenapa sedemikian? Kata ulama, tak dalam buku ni ya. Kata ulama kerana an-niyah la yubaddal. Niat itu tak boleh diganti. Kok macam mana keadaan pun niat mesti niat. Wa ammal qiyamu wa kadzalika takbiru, adapun qiyam dan takbir ia boleh diganti. Takbir tak boleh bahasa lain. Bahasa apa yang boleh ya? Takbir tak boleh sebut Allahu Akbar. Sebut apa yang boleh ya? Okey, itu dia. Tak boleh berdiri ya, duduk lah. Duduk pun tak boleh juga, baring lah. Baring pun tak boleh juga, terlentang. Terlentang pun tak boleh juga, pakai mata solat. Jadi ada badal dia, ada replacement kepada rukun qiyam dan rukun takbir. Tetapi bila kata rukun niat, apakah badal dia? Saya tak boleh niat lah. Oh, pelik. Melainkan awak gila. Bila awak gila, tak wajib semayang. Jadi perkara itulah membuatkan mengapa ulama menyusun sedemikian sequence dia. Niat, takbir dan berdiri. Kerana berdiri dengan takbir boleh dialihkan, boleh dicari pengganti. Manakala untuk niat tidak boleh dicari pengganti. Selagi dia berwaras, dia akan berniat macam biasa. Khalas baiklah sedemikian. Baik, wa'lam. Okey. Anna lahum muqarratan haqiqiyatan wa istihdaran haqiqiyan. Bagi mereka ini, bagi ulama Syafi'iyah, ada dipanggil sebagai muqaranah haqiqiyah. Kita kena qarnun, kita kena serentakkan itu, serentak yang hakiki. Okey? Dan menghadirkan niat itu dengan hakiki. Ataupun boleh secara urfi, dan juga menghadirkan pun secara urfi. Macam mana ni? So ada dua cara boleh, iaitu ketika kita menghadirkan niat dan juga dengan takbiratul ihram tu, ada dua cara. Pertama dipanggil urfiyah, pertama kali hakikiyah. Macam mana tu? Baca lagi bawah, dia kata apa? Wal muqarnatul hakikiyatu ba'dal istikhdar hakiki wal urfi ba'dal urfi. Muqaranah hakikiyah ini adalah selepas daripada menghadirkan dengan hakiki niat itu, sementara yang urfi pula ialah selepas daripada urfi, selepas daripada secara urfi. Macam mana ni? Baca lagi. Fal istikhdarul haqiqi an yastakhdira fi dhihnihi dhat as-salah. Maksud dengan menghadirkan hakiki itu bermaksud kita menghadirkan dalam kita punya otak kita ketika takbir tu Allah itu, kita menghadirkan gambaran apakah dia solat yang akan kita kerjakan. Usalli fardadh dhuhri. Allah, ketika Allah tu usalli fardadh zuhri, saya mengerjakan sembahyang zuhur yang terbayang 4 rakaat, ada tahiyat awal, sujud, rukuk dan sebagainya. Itu dia panggil istihdar hakiki. Tapi adakah itu boleh buat pakcik-pakcik kalau kita mengajar kampung lah, tuan-tuan, puan-puan, nanti kena istihdar hakiki, menghadirkan hakikat sembahyang tu macam mana supaya dia boleh nampak
dalam ketika Allah itu, ketika takbir Allahu Akbar tu Allah, dalam tempoh Allah sampai ke Akbar itu, diistihdarkan segala bentuk perbuatan solat untuk menggambarkan inilah dia perbuatan yang akan saya kerjakan. Baiklah, itu dipanggil istihdar hakiki dan itu tidak senang. Macam mana ketika Allahu Akbar tu dah masuk semua maklumat tentang solat, ada takbir, ada Fatihah, adanya surah, adanya rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud dan sebagainya. Tak sempat dia dalam kalimah Allahu Akbar tu nak mengistihdarkan ke semua itu. Tak sempat dah semua tu. وما يجب التعرض له فيها تفصيلا بأن يقصد كل ركن بأن يقصد كل ركن بذاته على الخصوص وتكون هيئتها أمامه كالعروس. Okay. وما يجب له التعرض, apa yang wajib padanya ta'arrud secara tafsil ini ialah yaqsida kulla ruknin, dia mengqasdkan setiap rukun itu dengan zatnya, dengan bentuknya secara khusus. Okey. Tapi benda ini nak payah. Apakah ta'arud ni? Mana bila kita niat usalli fardhu itu, kita kena ta'arudkan, gambarkan apa yang akan kita kerjakan setiap rukun tu. Allah, ini dipanggil istihdar hakiki ya. Allah tu gambarkan bacaan Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Kalau orang mu'allaf, kalau orang yang biasa semayang pun tak mudah untuk istihdarkan. Bagaimana pula untuk mereka yang baru masuk Islam? Bagaimana? Di situ ada yang kedua, jangan risau, relax. Wal muqaranatul haqiqiyah ay yaqrina hadzal mustahdar bi awwal juz'in min ajza'i takbirah yastadima ila dhalika yastadimu yastadima dhalika ila akhirih. Apakah panggil muqaranah hakikiyah yang telah pun kita bincangkan? Kita menghadirkan mustahdar. Apa mustahdar tu yang kita hadirkan? Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal. Kita hadirkan semua itu di awal juzuk kita bertakbiratul ihram. Allah semuanya masuk, digambarkan. Sampailah bar Allahu Akbar, hampir bar tu pun habislah istihdar ataupun mustahdar kita tu. Apa yang kita gambarkan itu daripada perbuatan dalam solat. Baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud sampai salam. Panjang cerita. Okay, contohlah. Macam mana ni? Okay. Tapi jangan risau, kita ada istihdar al-urufi, para ulama kita memikirkan. Sentiasa fikir macam mana mereka ni. Mudahkan cerita. Kenapa? Kalau orang tanya, kenapa sampai tara ni payah ni mazhab Syafi'i? Mazhab semua hampir sama. Sebab Imam Syafi'i berpegang kepada, apakah itu niat? Okay. Muqaranatu syai'i biqasdih. Bi awal fi'lih. Apakah dia niat? Kita menerentakkan niat dan juga qasad dan juga dengan perbuatan itu. Itu terpanggil ta'rifan niat. Bila itu ta'rifan niat, pastilah cara dia macam ni. Mazhab kita ada manhaj kan. Bukan niat itu sebelum daripada perbuatan. Bukan niat itu datang rumah lagi dah niat. Saya nak pergi semayang isyak ni. Saya nak pergi semayang isyak tu, saya nak pergi. Belum tentu semayang lagi. Kalau kita kata niat itu di rumah, tiba-tiba kita melencong. Dia pergi semayang isyak, saya nak pergi kedai kopi ya, contoh. Adakah sah niat itu? Kalau orang biasa dia mengatakan sedemikian, boleh je kita niat dalam rumah. Tak nafikan ada pendapat sedemikian, tak nafikan. Mazhab Syafi'i dia bermanhaj. Manhaj dia apa? Bila kita kata niat solat, pasti berada di awal. Pasti berada di awal. Takkan tiba-tiba niat solat. Bila kita niat solat, dekat rumah lagi. Duduk tengah pakai petang baju Melayu. Itu niat untuk pergi ke masjid mengerjakan solat. Betul, boleh pahala dah. Tapi bila kata niat solat, niat yang betul-betul berada di awal perbuatan itu. Okay, selesai masalah. Tapi jangan gaduh. Kita ada cara kedua, dipanggil istighdarul urfi. Kita menghadirkan semayang itu ataupun solat itu secara uruf. Bagaimana? Ayyastahdira hay'atas salati ijmalan. Dia menghadirkan perbuatan ataupun gambaran solat itu secara ijmal. Bi ayyaqsida fi'laha
wa yu'ayyinaha min dhahrin aw 'asrin wa yanwil fariḍah, dengan mengqasadkan perbuatan nak sembahyang apa, saya nak sembahyang zuhur ataupun asar, dan mengatakan fardhiyah, usalli fardaz zuhri, apa kamu nampak sembahyang zuhur 4 rakaat dan sebagainya secara umum. Okey. Wal muqarnatul urfiyah ay yaqrina hadzal mustahdar, bagaimana pula takrifan dia muqarnah urfiyah ini? Yakni penyerentakan secara uruf, bukan hakikat. Iaitu yaqrina hadzal mustahdar, kita menghadirkan, kita menyerentakkan apa yang kita bayangkan itu secara ijmal sahaja. Bi ayyi juz'in min ajza'is takbirah, pada mana-mana juzuk dalam takbir. Allah, kita katakan Allah tu bila-bila pun kita boleh masuk niat sembahyang itu apa. Tak perlu kita gambarkan umum. Solat itu ialah berdiri, rukuk, sujud, Fatihah, tak perlu. Yang perlu kita gambarkan ijmal. Aku nak sembahyang zuhur ni, Allah. Aku nak sembahyang fardu zuhur ni, Allah. Ketika Allah tu tergambarlah fardu zuhur. Tak perlu detail, tak perlu. Ini uruf sahaja. Waqtara an-Nawawi fil Majmu' wa ghairihi ataupun wa ghairuhu. Wa ghairihi itu mungkin ataf pada Majmu' lah. Ataupun kalau wa ghairuhu ataf pada Nawawi. Dan telah memilih Nawawi ini dan selainnya dalam kitab Majmu', makhtarahu al-Imamul Haramain wal Ghazali, demikian juga yang boleh pilih oleh Imam Haramain dan Ghazali. Cukuplah takfil muqaranatul urfiyah, mencukupkan kalau orang tu niat dengan uruf. Kalau kita jumpa orang kata saya selama ni saya niat uruf dia, Allah tu bila kata Allah tu saya niat apa, saya nak sembahyang apa, cukuplah. Kita punya kata tak sah tu, tuan-tuan kena niat dengan detail. Detail tu arti kata bila kita Allah tu kita nampak segala-galanya depan kita. Fatihahnya, i'tidalnya, dalam kita punya mustahdar, kita punya zihin kita, kita punya otak kita, kita punya hati kita. Tapi kita kata itu adalah merupakan muqaranah urfiyah, hakikiyah. Yang kita bincang ni yang dibolehkan juga merupakan khiyar Imam Nawawi ialah muqaranah urfiyah. Cukuplah dalam mana-mana takbir tu yang kita sebut Allahu Akbar itu tergambar kita nak buat apa punya solat. Cukup. Tak perlu kita nak sampai menyusahkan. Kan kadang-kadang dulu kita dengar Pak Jah hanya bab niat pun sampai 3 minggu belajar. Ush. Macam mana 3 minggu nak sembahyang bila ni? Jadi itulah cara untuk kita mudahkan dan telah pun dibincang oleh ulama fiqh kita. Okay, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan niat. Khalas, cukup dengan nama-nama. Al-thani, yang kedua, kita pergi rukun yang kedua, apa kata Syekh? Takbiratul ihram. Rukun kedua ialah takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram ni? Kita pun tahulah. Hadza takbiratul ihram. Takbirah kita faham, takbir Allahu Akbar. Hadza min idafati sabab lil musabbab li'annahu yuharrimu biha ma kana halalan qablaha. Kenapa namanya takbiratul ihram? Kerana takbir itu akan mengharamkan segala perbuatan yang sebelumnya adalah harus, seperti makan dan berkata-kata. Bila kita Allahu Akbar sahaja, tak boleh makan, tak boleh cakap, tak boleh sekian dan sekian. Kenapa? Telah pun diselangi di antara takbiratul ihram itu. Okey. Fayaqul, dan berkata Allahu Akbar. Mana takbir ni? Sebut Allahu Akbar. Okey. Dengan kita baca dia punya ta'liqat atau syarah dia. Wala yadurru ziyadatun la tamna'u ismat takbir. Tapi dalam masa yang sama kita boleh je takbir dengan ada penambahan yang ia tak mengubah maksud takbir. Contoh macam mana? Allahul Akbar. Ada alif lam pada akbar itu. Hukumnya khilaful aula, elok ditinggalkan. Ataupun ditambah lam, Allahul Jalilul Akbar. Asalnya Allahu Akbar. Kita tambah Al-Jalil, tambah nama Allah tengah-tengah tu. Okay, salah ke? Tak salah dan sah, cuma tidak digalakkan. Ataupun lain, Allahu Azzu wa Ajallu Akbar. Tu dia. Allah tu yang maha izzah dan maha mulia, itu maha besar. Tambah pula lagi sifat dia. Okey, tapi tetap dikatakan boleh. Cuma yang tak boleh, dia kata apa? Yadur. Tapi kalau dia kata apa? Bi khilafi ma takhallala ghairu sifatih. Tapi kalaulah di antara Allahu Akbar itu ada benda yang bukan sifat Allah Ta'ala, seperti Allahu Huwa Akbar. Allahu Huwa Akbar, contohnya.
Allahu huwa akbar, tambah pula huwa tengah-tengah tu. Hukumnya yadur, tak boleh sedemikian. Sebab apa? Itu bukan benda sifat Allah Ta'ala. Juga kalau kita nidak tengah-tengah tu, Allahu ya Rahman akbar, ya Rahimu akbar, tak boleh ya. Itu tak boleh ya. Jadi senang kita stick lah Allahu akbar. Benda macam ni kalau kita bincangkan pada orang awam, dia mungkin faham, mungkin tak. Tapi takut dia silap faham. Itu masalahnya bila kita bincang pada orang awam. Oleh itu bila kita belajar mengajar bab solat pada orang awam, pastikan kita menerangkan, mengulangi agar mereka tak memandang ataupun berfikir yang lain. Oh boleh, takbir ni Allahu Akbar ke Azz wa Ajal Akbar ni? Wah, Allahu Azz wa Jallu Akbar ni. Kita kata tu contoh sahaja. Contoh sahaja, jangan gelabah. Kalau dilihat orang awam tu terlalu rendah fahamannya, jangan sebut pasal tu. Okay, tuan-tuannya, takbir ni Allahu Akbar sahaja. Ikut. Tengok. Kita kena berkata mengikut pada mad'u ataupun mukhatab kita. Tak boleh kita nak ajar. Cuma tengok orang kampung ni, kita mengajar taman ni, orang tu dah pandai-pandai, dah expert. Cuma kita nak olah dengan nampak lebih meluas, faham kita punya bahasan, tak apa. Tapi kalau kita mengajar orang yang biasa, orang awam yang mungkin ada kejahilan sedikit, kita kena take care dia punya content of apa yang kita sampaikan. Okey, itu untuk hari ini tak apa, bagi kita selama kita sebut apa yang kita boleh sebut dan apa yang karang sebut dalam kitab ini. Okey, itu dia panggil sebagai Allahu Akbar itu. Apa dia? Jangan kita selangi di antara Allahu Akbar dengan apa-apa kalau dia boleh menjadi apa, kembali kepada dhamir Allahu huwa akbar. Tak boleh lah. Tapi kalau Allahu azzu wa ajallu akbar atau Allahul karimul akbar, tak boleh lagi. Semua nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia. Habis. Paling selamat, paling cantik, paling sunnah Allahu akbar. Cuma fuqaha kita bukan nak mengajar kita menambah ibadat, tidak. Ada orang kalau mungkin dia baca dengan perasaan yang tidak baik, sangkaan dia kata ulama kita ni menambah-nambah ni mengajar orang, tidak. Kita nak mengtawassukkan buhus ataupun meluaskan perbahasan. Nak mengatakan bahawa selagi kekal elemen takbir itu, Allahu Akbar tu, walaupun ada selangan tengah-tengah dia, ia dikira sah. Ia dikira okey lah. Bukan nak menggalakkan, kena buat ni Allahul Jalil Akbar ni kena buat, kena praktis ke? Tidak. Nak mengatakan boleh macam tu walaupun ditambah. Kita nak katakan fahamnya ulama kepada maksud takbir dalam solat itu. Baik, terus sikit lagi. Kita habis dalam 40 lebih, kita habis lah. Okey, nombor 3. Tak apa, kita sikit-sikit tak apa. Sebab apa kita nak betul-betul lumat dalam perbahasan solat. Nombor 3, iaitu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, iaitu kita kena berdiri ketika solat fardu itu adalah wajibat. Niat dah ada, Allahu Akbar dah ada, takbir dah ada, dan dia akan diserentakkan dalam keadaan berdiri. Wahu, apa dia berdiri ni? Nasbu faqari dhihrih, menegakkan kita punya tulang belakang kita, itu berdiri. Okey. Apa tu? Ai idhamihi allati hiya ai idhamihi, boleh. Okey, nidhamihi pada ataf kepada nasbu faqara zahri. Nidhamihi allati hiya mafasiluh, iaitu tulang yang merupakan sendi kepada kita berdiri itu. Daripada pinggang itu tu tegak tu berdiri. Tegak tu merupakan benda yang kita tegakkan ketika kita berdiri. Wa in atraqa ra'sah, sekalipun dia menundukkan pandangan ataupun kepala dia, pun dikira berdiri. Dia berdiri tapi kepala pandang bawah. Berdiri ke duduk tu? Berdiri. Sebab apa berdiri? Sebab kaki dia lurus dan dia tulang dia lurus ke depan. Itu berdiri lah. Tapi kalau kaki duduk bengkok, dia punya punggung bersandar, itu duduk namanya. Okay. Tapi kalau dia kaki dia lurus dan kemudian dia punya pinggang pun lurus, itulah berdiri. Ulama kita bahas agak detail kan tentang berdiri sahaja. Tapi kalau dia berdiri, mata dia pandang bawah, fahuwa mandub, bal huwa mandub, tapi itu digalakkan. Berdiri tak? Berdiri juga, tapi digalakkan. Digalakkan kenapa? Digalakkan melihat ke bawah. Itu lebih yurithul khusyu'a, lebih mewarisi kekhusyukan. Walau qadira ala dhalika bimu'inin biujratin misli qadirin alaiha fadilatin amma yu'tabaru fi zakatil fitr
Hadza, okey. Sekalipun dia memerlukan kepada bantuan orang yang menolong dia untuk menegakkan badan dia dengan sewaan. Okey. Faham tu? Saya boleh berdiri tapi kena ada orang tolonglah saya tegakkan badan saya. Hadza idza kana yahtajuhu 'inda ibtida'in nuhud li kulli raq'atin. Ini sekiranya dia memerlukan bantuan itu pada setiap permulaan dia naik berdiri untuk setiap rakaat. Memang ada orang sebelah dia. Kalau sembahyang seorang-seorang dia tak boleh bangun. Kalau sembahyang dengan bantuan dia boleh bangun dan berdiri. Sebab ada orang bantu dia. Kalau benda tu boleh kita dapatkan, walaupun kita kena bayar upah pada dia, saya ambil kamu, kita keluar dalam FB, upah orang nak tolong saya solat. Ni orang kaya lah. Setiap kali semayang, saya tolong saya. Satu kali solat, RM50. Sehari RM250. Contohnya, ujrah. Apa ujrah dia? Menegakkan badan dia. Ini sekiranya dia memerlukan pada orang itu untuk menegakkan badan dia, meninggikan, ketika nuhud, ketika dia nak naik dalam setiap rakaat. Kalau dia nak berdiri tak boleh, kena orang tolong. Kalau dah berdiri dia okey, Allahu Akbar. Ataupun nak naik daripada sujud nombor 2, nak naik ke rakaat kedua, perlu orang bantu dia. Itu okey. Tetapi kalau dia ni memang takkan boleh berdiri melainkan sentiasa dibantu oleh orang. Memang orang dah lumpuh tak boleh berdiri. Orang yang sakit kaki tak boleh berdiri. Nak berdiri kena orang pegang sampai habis semayang. Tengok dia kata apa? Wa in ihtajaha fi jami'i salatihi, kalau dia memerlukan per orang itu pada sepanjang solat dia, wal ukaz, seperti ukaz ni macam tongkat lah. Okey. Macam tongkat. Okey. Wa in ihtaj, okey, saudara-saudara. Kalaulah dia perlukan pada orang yang membantu dia untuk menegakkan badan dia pada sepanjang solat, lam yajib, tak wajib. Saya boleh berdiri tapi kena ada orang pegang daripada awal sampai habis. Tak wajib. Tapi kalau cuma perlu dibantu untuk berdiri ketika daripada sujud. Saya kena dibantu berdiri ketika saya nak rukuk, i'tidal. Baru itu okey lagi. Sebab dia bukan mustadim, dia bukan mudim, bukan berterusan. Tapi kalau ia perlu dibantu daripada awal sampai habis, saya boleh berdiri kalau orang pegang saya. Lepas saya pun jatuh. Itu tak wajib kita ambil pembantu. Tapi kalau kita kena ambil pembantu daripada tongkat, saya boleh berdiri pakai tongkat. Tapi kalau cabut tongkat saya akan jatuh. Tongkat itu wajib. Dia kata apa? Fal mu'inu. Okay. Maka mu'in ataupun dipanggil fal mu'inu yajibu ibtida'an la dawaman. Maka pembantu yang ingin membantu kita mengerjakan solat ini, dia bukanlah benda yang dawam tapi dia ibtida'an. Saya boleh semayang. Saya ni badan saya dah sakit. Saya tak boleh berdiri lama. Tapi kalau ada orang tolong saya akan sihat. Dia lepas tangan, saya pun jatuh. Oh, macam tu. Kalau macam tu, wajib tak kita ada pembantu? Tak wajib. Tetapi kalau dia kata saya boleh berdiri tanpa pembantu, tapi saya perlukan kepada ukaz ataupun kepada tongkat. Apa hukum dia? Wajib dia bertongkat. Kenapa? Kenapa sedemikian? Kerana fal mu'inu yajibu ibtida'an la dawaman. Kerana orang yang membantu untuk mengerjakan solat ini, dia wajib ketika permulaan, bukan kepada selepasnya itu. Bukan pada benda untuk meneruskan. Dia wajib pada permulaan sahaja. Kalau saya permulaan rakaat, saya perlukan kepada bantuan. Okey. Tapi kalau dia ni perlukan bantuan orang untuk setiap masa dalam solat, tak boleh macam tu. Kalau macam tu tak perlu. Kamu kembali kepada tongkat. Okay. Kalau tongkat pula berbeza. Sebab tongkat ini, kalau kita baca dalam syarah tersebut, dia kata apa? Bikhilafil ukazah fa innaha tajibu dawaman aidan. Berbeza dengan tongkat, dia memang diwajibkan untuk berterusan. Saya boleh berdiri, tapi saya kena tongkat. Wajib dia cari tongkat. Walau bi'arah, walaupun dengan dia meminjam. Au bi'ijarah, walaupun dia sewa tongkat. Teruknya cerita. Bukan. Nak menggambarkan seriusnya kita solat itu, kita wajib membuat rukun. Saya tak boleh berdiri melainkan kena tongkat. Pergi beli tongkat. Itu dia. Tapi kalau dia kata saya ni
Boleh berdiri tapi orang kena pegang daripada awal sampai habis. Tak payah, tak payah. Main duduk lah. Okay. Itu dia. Oleh itu, maka wal aslu fi wujubil qiyam, maka asal ini dia dalam kitab fiqh dia akan ada asal, ada hujahan pokok yang membahaskan perkara ini. Dia kata apa? Wal aslu, perkara yang asal dalam mewajibkan berdiri dalam solat fardu kita ialah perkataan Umran bin Husain, wa kanat bihi bawasir, dan dia ada bawasir. Bawasir ni kat dia punya punggung lah. Okay. Nabi kata apa? Salli qa'iman. Kau tak boleh duduk Mayang berdiri lah. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kau tak mampu berdiri, tak mampu duduk, maka tak mampu berdiri, duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala junbin. Tapi kau tak boleh juga duduk atau berbaring, maka kamu akan berterentang. Okey. Itu merupakan perkara yang Nabi ajar, dipanggil replacement kepada mereka yang tak boleh berdiri. Okey. Baiklah, sikit lagi. Okeylah, rasa dah cukup ni kot. Okey, sikit lagi. Wa'lam 214. Nanti esok minggu depan kita masuk Faraun. Wa'lam anna sayyidana Umar Imran wa kana min akabiri a'yan ashab Rasulullah SAW. Ketahuilah bahawasanya Sayyidina Imran merupakan antara sahabat Nabi yang begitu terkenal dan begitu penting. Qila innal malaikata kanat tusallimu alaihi jihara. Dikatakan para ulama merespek sangat pada Imran Husain ni sampai beri salam. Beri salam dan dia pun tahu, dia pun dengar. Falamma syufiya min maradhihi bida'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau telah kembali pulih dengan izin Nabi ataupun Nabi mendoakan dia, ahtajabat anhu malaikah, maka terhijablah dari pandangan mata dia para malaikat. Ketika sakit nampak malaikat, maka dia pun dah sihat pun hilang malaikat. Fasyakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtijab al malaikati anhu, maka dia pun jumpa Nabi. Kata, ya Rasulullah, kenapa hari ni aku dah tak nampak lagi malaikat? Hari tu sakit nampak. Nabi kata apa? Allah, maka dia pun kata, Nabi kata, Udu'ullaha bi'audil marad. Okay, Nabi jawab apa? Ihtijabuhum anka bisabab syifaik. Oh, kamu dah tak nampak malaikat sebab kamu dah tak sakit. Jadi bila sakit tu nampak malaikat. Nak kata maqam dia ketika itu. Nabi pun membenarkan akan keramah aulia ataupun para sahabat Nabi. Maka bila dah sihat, dia pun kata, saya tak nampak lagi malaikat lah ya Rasulullah, macam mana ni? Kata Rasulullah, kata, ihtijabuhum anka adat malaikah. Okay, bila kamu dah kamu tak nampak para malaikat, sebab apa? Sebab kamu dah sihat. Oh, ni ceritalah saja keramah Imran bin Husain. Maka faqala lahu udu Allah bi'udil marad. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, tolonglah doa kepada aku agar, ataupun Nabi kata kepada dia, kalau macam tu kamu kena doalah agar datang kembali penyakit tersebut. Falamma adalahu maraduhu adat malaikah. Apabila sakit dia balik, maka datanglah para malaikat. Dia boleh nampak, boleh salam, jiharan, boleh dengar. Malaikat dia boleh nampak. Subhanallah. Ini bukan kitab biasa, ni kitab Mustadrak ini, rujukan dia. Oleh itu Imam Sayuti pernah buat sebuah kitab, dipanggil apa? Tanwirul Halak fi Jawazi Ru'yatin Nabi wal Malak. Ni yang bab yaqadhah ini. Yaqadhah ni bukan masalah ahli sufi Bahkan dia benda-benda yang telah pun wujud. Ada hujahan dia. Kita kena bacalah buku-buku macam ni. Dan buku-buku ini bukan terletak dalam kitab-kitab yang umum. Dia ada bahas khusus dalam, kena rujuk pada ahli-ahlinya. Baiklah. Nak katakan apa kelebihan Imran bin Husain? Ramai di kalangan sahabat Nabi yang memiliki karamah tersendiri. Kita boleh buka kitab Syiar Alamin Nubala. Kita boleh buka kitab-kitab seperti kitabnya Safatus Saffah dan sebagainya, menceritakan akan karamah para sahabat Nabi. Baiklah. Maka faistajabu du'a inda dhikri ismihi karamatan lah. Ada dikatakan maka akan termakbulnya doa apabila disebut nama Imran bin Husain. Okay, Imran bin Husain. Okay. Sebab apa? Sahabat Nabi ni telah, sahabat tu dah mulia dah. Maka Nabi pula menjadikan dia sebagai satu subjek dalam perihal solat. Dan dia pula ada kelebihan dia sendiri. Katanya sini, faistajabu doa, maka akan termakbul doa bila sebut nama Imran bin Husain, karamatanlah, sebagai tanda karamah bagi beliau. Radhiyallahu anhu. Hebat. Jadi
Ni kelebihan Imam Nawawi ni. Dia cerita ahkam dan dia buat kisah fawaid untuk kita bersama lah. Di mana di situ ada satu campuran ataupun satu seberah di antara ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Okey, jadi semuanya cantik lah. Itulah dia panggil ilmu fardu ain yang kita perlu ada. Walaupun kita baca kitab fiqh, tapi ada dalamnya akidah, ada padanya tasawuf. Baiklah, sampai 3 rukun, tak apa kita baca pelan-pelan. Yang penting kita nampak dengan jelas akan apa yang kita bincangkan ini. So kita ulang balik, rukun ada 3 je. Niat, takbir dan juga qiyam. Cuma qiyam ni panjang sikit. Okay, tadi kita bincang balik yang tentang mu'in-mu'in tu. Kalau kita boleh berdiri dengan tongkat, cari tongkat. Kalau tak boleh berdiri melainkan orang tolong, tengok. Kalaulah kita boleh berdiri ketika awal, okey. Tapi kalau setiap masa kena orang pegang, tak payah pakai orang. Tu benda tu nampak macam agak teknikal sikit lah. Okay, tapi itulah jawapan kita kalau orang tanya kita. Saya ni kalau nak sembahyang pakai tongkat, boleh. Tapi kalau orang nak pegang, tak perlulah saya kena pakai tongkat. Katakan dia, pakcik kena pakai tongkat. Okay? Itu kalau boleh lah. Itu kalau dia diperbolehkan sedemikian. Oleh itu kalau dalam kita punya wakil kita ini, kalau orang tu dia boleh berdiri, sembahyang wajib suruh berdiri. Saya kaki saya sakit lah. Sakit ketika rukuk je. Diri dulu. Rukuk tak boleh, baru duduk. Jangan kita kata duduk tengah awal. Itu penting tu. Sebab apa? Al-qiyam tu adalah wajib dalam solat yang wajib. Adapun sembahyang sunat itu terpulang. Okey, itu benda penting tu. Poin-poin penting untuk menjawab persoalan masyarakat khususnya dalam bab solat yang wajib. Okey, itulah untuk hari ini. Maka mudah-mudahan kita diberikan kefahaman ya, walaupun agak detail kitab ini tapi kita mudah-mudahan diberikan kefahaman. Kalau tak faham tu kita ulang balik baca supaya kita boleh faham lah insya-Allah taala. Okey. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.